Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqar. Wa sawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu, dan kaummu wahai Muhammad mendustakannya, yakni Al-Quran. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu benar keterangannya. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah hai Muhammad, aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga urusan kamu. Aku hanya seorang rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kamu. Likulli naba'in mustaqar, tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya, yang membuktikan benarnya atau dustanya. Wa sawfa ta'lamun, dan kamu akan mengetahuinya. Sambungan pada ayat dahulu yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kebenarannya melalui kebenaran Al-Quran, melalui ayat-ayat dalaman, ayat-ayat Quran yang dia dibaca dan ayat-ayat yang dilihat, bukit bukau, hutan rimba dan sebagainya. Semuanya ini menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa sikap murid-murid pertama, apa sikap kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin terhadap Nabi, orang-orang kafir terhadap Nabi? Orang kafir terhadap Nabi tetap mendustakan. Mereka mendustakan apa saja yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad tentang akhirat, didustakan oleh mereka. Manusia di hadapan kebenaran ini ada tiga sikap. Sama ada sikap menerima terus, seperti sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama sekali, sehingga dia diberi gelaran As-Siddiqu. As-Siddiq, berita apa saja yang dia dicakap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada akalnya pada ketika itu boleh menerima atau tak boleh menerima, dia akan terima saja. Sebab itulah dia dinamakan As-Siddiq. Siddiq. Ini kelas pertama. Kelas pertama. Ada pula yang mendustakan apa saja yang dicakap oleh Nabi, semuanya didustakan. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sebutnya ni Abu Lahab. Ini orang yang mengambil sikap menentang. Orang kata ala tulil khatti, sepanjang jalan, tak kira lah apa pun, asal terbit daripada orang ni, daripada Nabi Muhammad, ditolaknya semua sekali. Yang ketiga ada orang yang nanti dulu, dia katanya tunggu dan lihat. Ini golongan yang ketiga. Golongan ini tunggu dan lihat. Kalau ada untung dia kata kita percaya. Tak ada untung kita tak payah. Tak payah. Dia cari kepentingan diri mereka, dirinya boleh dicari kepentingan di dalam Islam juga. Ini golongan munafik. Tunggu dan lihat. Siapa sebenarnya yang ruginya ni? Yang rugi dua golongan. Yang tunggu dan lihat pun rugi dia sebab dia tidak jujur, tidak ikhlas. Yang menentang lebih-lebih lagi. Golongan yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran, ini saja golongan yang berjaya, yang untung. Kemudian ayat yang kita akan baca ini juga akan menyatakan kepada kita siapa yang bertanggungjawab. Kalau dia menerima, siapa yang dapat untung. Kalau dia tolak, siapa rugi, dan siapa yang bertanggungjawab sebenarnya. Ayat ini menyatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan kaummu wahai Muhammad, yakni yang engkar itu bukan yang tidak engkar. Kaum Nabi Muhammad juga, Abu Bakar, Umar dan lain-lain sahabat-sahabat ni kaum Nabi lah juga, orang Arab ni. Tapi yang ni yang mukmin. Maksud qaumuka ini bukan semuanya, yakni kafir musyrikin, orang kafir. Qaumuka, kaummu. Ayat ini menyebut perkataan kaummu, memberi arti bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat sayang meskipun kafir, sebab darah daging dia juga, keturunan satu nenek samalah juga. Barangkali dengan Abu Jahal pun tak jauh, keturunannya pupu-pupu gitu aja.
tak jauh. Jadi oleh kerana itu dia kaum memangnya darah dagingnya, bangsanya. Cumanya mereka ini tidak beriman. Kaum tetap kaummu. Al-Quran menyebutkan begitu, menyebutkan kaummu supaya rasa minat, tidak berputus asa untuk berdakwah mereka, rasa ingin meneruskan dakwah kepada mereka hatta kepada saat akhir. Sebab dia bukan orang lain. Kalau orang lain ni barangkali kita ada sikap mau pulang peduli kita misalnya, boleh jadi kita sebut begitu sebab dia orang luar, sebab dia bukan bangsa kita, sebab dia orang yang jauh keturunannya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan kaummu mendustakan kepadamu, wa huwal haqqu, dan ia sebenarnya benar. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah kepada mereka, aku tidak bertanggungjawab. Kamu mesti bertanggungjawab sendiri. Ya, kebenaran yang disampai oleh oleh Nabi SAW, kebenaran ini tidak membawa arti bahawa Nabi Muhammad akan pikul sampai pada akhirnya. Tidak. Nabi hanya sebagai penyampai. Doktor hanya beritahu. Dia tengok kaki kita ni nampak ada kudih ni. Dia kata segera ke hospital. Hari ini juga dia kata mesti rawat. Hari ini juga kudih duduk dekat kaki dia. Hari ini juga dia kata nantilah dulu. Kalau nantilah dulu ditakdirnya dia pergi lepas daripada sebulan, dia kata, doktor kata kena potong kaki. Awak tanggungjawab. Bertanggungjawab sendirilah tanggungjawabnya. Mengapa pihak lain tidak boleh bertanggungjawab? Kita bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Demikian juga soal iman dan kufur ini sebenarnya tak boleh dipersalahkan kepada orang lain. Tak boleh, tak ada siapa yang dipersalahkannya. Jika kita mahu kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri, tak boleh dibebankan kepada orang lain. Tak ada pihak yang boleh dipersalahkan. Oleh kerana itu, jujurlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah dalam perasaan hati kita bahawa kita mahu kerajaan Allah yang pertama, dan kita rasa tanam juga kita mahu masuk surga. Mahu surga. Jadi kalau nak mahu masuk surga, kenapa kita duduk banyak buat alasan begitu begini, banyak alasan? Sekarang kita bertanggungjawab. Hari akhirat kita akan hadapi semua sekali, dan di sana ada pembalasan Allah. Matlamat kita ialah surga. Jadi kalau begitu tak banyak masalah kita dengan jalan-jalan ini. Susah memangnya hidup di dunia, susah. Sulit sebenarnya. Ada halah, memang itu kehidupannya di dalam Islam ini. Tapi kerajaan Allah ada kaedahnya, ada caranya. Wa qul lastu alaikum biwakil likulli naba'in mustaqar. Bagi setiap berita ada masa yang ditentukan. Ada masa. Nabi SAW mengajak supaya beriman. Dan beriman pintu tidak terbuka sampai bila-bila. Tidak terbuka sampai selama-lamanya. Oleh kerana itu, jika mahukan kebaikan, maka mulakan daripada hari ini. Besok belum tentu lagi. Belum tentu besok kita akan hidup lagi. Mungkin besok pintu taubat sudah ditutup untuk kita. Pintu taubat sudah ditutup. Dalam hadis menyebutkan, dalam ayat menyebutkan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalin wa innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ayat ini menyatakan bahawa taubat terbuka kepada orang yang melakukan kejahatan, berdosa, segera bertaubat bila berdosa. Tetapi jangan sampai nazak datang barulah segera nak bertaubat. Bukan masanya lagi dah. Bukan masa pintu taubat dah dikunci pada ketika ini. Tak ada siapa yang boleh buka. Tuan kata dah cukup. Tempoh sudah diberi. Sudah diberi tempoh. Taubat sangat berarti kepada seorang yang bersalah. Dalam Quran ayat kita dah baca dulu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini diturun kepada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi nama dia Nabhan At-Tammar. Nabhan At-Tammar seorang penjual tamar. Buah tamar. Tamar tu sendiri pun tamar tu buah tamar lah. Nabhan nama dia. Penjual buah tamar ni satu kali didatangi oleh seorang perempuan cantik. Mari nak beli buah tamar. Seorang-seorang mari.
Jadi Nabhan At-Tammar, sahabat Nabi ini gelap mata, peganglah dia. Bila dia pegang ni, dia lakukan sehingga hak yang benar-benar dosa itu, bukan benar-benar dosa belaka, fahishah itu tidak dilakukan, satu perbuatan keji itu tidak dilakukan, yang lain-lain habis. Bila dilakukan, dia gelap mata. Sahabat Nabi kan dia tak kira. Sahabat Nabi pun pasal dia datang seorang-seorang dengan keadaannya cantik, dengan barangkali dia make-up sikit lah, kita tambahnya begitu. Lepas tu dia pun menyesal, lari dia daripada Allah, tinggal ke Tamar, lari ke bukit dan menangis di sana. Menangis. Pasal apa? Pasal ini satu kesalahan yang dia merasakan menyesal, boleh jadi Tuhan ampun, tak tahulah dia. Wanita tadi pergi buat laporan kepada Umar ibn Khattab, buat laporan balik cari Nabi, tak jumpa Nabi, jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar. Abu Bakar kata, Umar kata, tak pernah macam ni berjumpa ni, tak pernah lagi ni kalangan kita sahabat-sahabat Nabi ni tiba-tiba pergi pegang orang perempuan ni, tak pernah. Kalau begitu itu Abu Bakar dan Umar cari di mana duduk Nabhan At-Tammar ni, lari-lari cari berjumpa lalu di kawasan bukit rupanya dia mengasingkan diri dan dia bertaubat. Abu Bakar, Umar tanya Nabi kata tak pernah berlaku lagi, tak ada lagi wahyu, tak turun mengenai ini, tak ada. Kemudian turun ayat wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan seterusnya Nabi panggil laki-laki itu dan beritahu kepadanya, dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampun. Dosa mana? Dosa yang dia lakukan terhadap wanita tadi. Kerana ini anggapnya dosa ni tidaklah dosa besar. Dosa besar itu az-zina namanya. Itu dosa al-kabair. Di antara 7 perkara dosa yang sangat besar itu, dosa besar bukan sangat besar. Dosa besar ialah az-zina, qatlun nafsi, bunuh orang, as-sariqatu, mencuri. Ini dosa besar. Bila turun ayat ni, rasa lega lah dia. Lega, Umar pun rasa lega, Abu Bakar pun rasa lega sikit lah, sebab dia diampuni dengan sebab dia telah bertaubat. Umar tanya, ayat ni untuk dia seorang ke atau untuk ramai-ramai? Nabi kata untuk ramai-ramai. Dosa orang lain. Macam tu ke? Sukalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mana dah tahu pokok ada umat Nabi Muhammad ni yang buat macam tu juga lagi. Kalau buat macam tu juga, bertaubat macam tu juga, Nabi kata ya, dia boleh masuk dalam ayat ni. Ayat ni boleh dia masuk. Kalangan ulama kita menyebutkan dosa-dosa kecil ini memerlukan taubat yang sebenar-benarnya. Tapi dosa besar ni, memerlukan kepada proses yang lebih tinggi lah. Yang lebih tinggi, tidak mudah juga untuk dia. Tapi taubat masih terbuka kepada semua dosa. Katanya li kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Tiap-tiap khabar, berita mempunyai masa yang menentukannya. Yang menentukannya maknanya tempoh layak pakai. Tawaran ini ada haknya sehingga nazar. Kata hingga kiamat. Li kulli naba'in mustaqar. Tiap-tiap khabar, berita mempunyai masa yang menentukannya. Yang menentukannya dalam kurungan ini, yang membuktikan benarnya atau dustanya, ada masanya. Satu masa lagi Allah Subhanahu wa taala akan buktikan kebenarannya. Bila masanya? Masanya kiamat. Masanya kiamat di akhirat. Kalau masanya kiamat di akhirat bagi kita, itu pihak Allah dia membuktikan kebenarannya, tapi pada pihak kita tak ada peluang lagi untuk nak balik ke pangkal jalan, sudah tidak ada. Pangkal jalan boleh dibalik sana sebelum daripada hari kiamat, sebelum kiamat, waktu hidup di dunia, sebelum daripada nazar. Wa saufa ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan akhir, kamu akan mengetahui. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui ini. Saufa ini umum, boleh jadi tak lama lagi, besok lusa, boleh jadi lambat lepas mati barulah tahu. Sebab apa? Sebab kataan saufa ini dia menunjukkan masa akan datang yang lebih panjang. Kalau kita kata saufa azhabu, saufa azhabu, saya akan pergi tu, dia jadi 5 tahun lagi tu saufa azhabu tu. Kalau kata sa'azhabu, maknanya lepas ni sa'azhabu, sin saja, sin dan saufa. Sin maknanya dekat masanya, saufa lambat sikit. Wa saufa ta'lamun, di sini saufa ta'lamun, dia kata sata'lamun tak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Saufa situ pasanya mati. Di sini pun saufa juga.
likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Tiada khabar berita mempunyai masa yang menentukannya, yakni yang membuktikan benarnya atau dustanya, ataupun masa yang menentukannya ada tempoh baginya, setelah tamat tempoh itu tidak layak lagi dipakai tawaran itu. Wa sawfa ta'lamun, bagaimanapun kamu akan mengetahui amaran ini. Tak ada siapa pun yang boleh dikecualikan daripada amaran ini. Semuanya akan masuk tempoh dan masa yang ditawarkan itu. Seterusnya, idza ra'aitan alladziina yakhuduna fi ayatina wallahu subhanahu wa ta'ala